Warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam kasih sayang, salam fisabilillah kepada semua sahabat andai dalam seperjuangan ini. Okey, apa khabar semua? Saya dah lama tak bersiaran langsung ya. Tetapi akhir-akhir ini ada salah satu isu yang amat mengecewakan saya. Belum lagi dengan isu Pak Sajatnya, yang mana sampai sekarang pihak berkuasa masih gagal mencari dia di mana, dan juga sekutu-sekutunya masih lagi gagal. Pihak-pihak yang berwajib untuk mengengkang isu-isu LGBT dan sebagainya. Itu salah satu punca yang orang kata banyaklah kekecewaan terhadap kerajaan pada hari ini. Dan satu lagi isu yang paling hangat, isu yang paling hebat diperkatakan semenjak 2-3 hari ini, iaitu apabila kaum Kristian dibenarkan mengguna perkataan Allah dalam mana-mana kitab Bible mereka. Dan perkara ini amat mengecewakan saya selaku dalam pergerakan dalam pergerakan pembela Islam, yang mana kita lihat sendiri mengapa dan kenapa dan di mana kesilapan institusi negara, institusi agama yang orang kata kalau kita lihat mereka berperanan untuk mencegah ataupun untuk menghalang tindakan-tindakan yang orang kata lebih drastik kepada kaum-kaum yang bersikap menghina kedudukan Islam pada hari ini. Dah ternyata sahabat-sahabat handai yang dihormati, ya, dalam perlembagaan hari ni saya rujuk dalam buku perlembagaan ya. Sebab ialah membabitkan mahkamah ni nanti biasalah bila kita cakap salah sikit nak saman, salah sikit nak kecam ya. Sebab orang-orang kaya yang di atas, orang-orang yang hebat, elit, golongan profesional ni, dia memandang agama ni sebagai ikutan. Sedangkan Islam ini dilahirkan sebagai satu perjuangan, dan juga Islam ini adalah yang termaktub sehingga mati. Daripada awal kehidupan kita, sewaktu kita dalam rahim lagi, sehinggalah awal keakhiran kita, kematian, kita kena pegang Islam. Jadi saya rujuk dalam perkara 3 dalam buku perlembagaan. Perkara 3, agama bagi persekutuan. Ya, persekutuan ni adalah federal, menyeluruh daripada Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Okey, Islam ialah agama bagi persekutuan. Tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Betul? Okey, memang betul. Kita faham dan kita akui apa yang termaktub dalam perlembagaan negara. Tetapi isunya, apabila ada agama lain yang tengah mengganggu-gugat kedudukan Islam seperti mana yang berlaku pada hari ini. Kita lihat sahaja apabila pihak Kristian berjaya menang di mahkamah, yang mana mereka dibenarkan untuk menggunakan perkataan Allah. Sedangkan Allah itu adalah satu perkara hak eksklusif kepada orang yang beragama Islam sahaja. Diorang nak guna Tuhan ke, my God ke, itu lantak mereka. Tetapi isunya kenapa pihak mahkamah sendiri meluluskan, membenarkan mereka, pihak-pihak gereja ini menggunakan perkataan Allah. Allah itu perkara eksklusif, hak eksklusif bagi orang Islam. Jadi kenapa agama saya, Islam, yang mana telah digezetkan dalam perlembagaan, jangan ganggu gugat kedudukan Islam. Tapi hari ini ya, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat handai yang saya hormati dan saya kasihi, Islam telah diganggu gugat. Jadi apa peranan kita sebagai umat Islam, umat Muhammad di akhir zaman? Takkan kita nak tutup mata, pekakkan telinga dan mendengar saja dan membiarkan saja puak-puak kafir ni, puak-puak Kristian ni menggunakan perkataan Allah. Ramai-ramai sahabat-sahabat saya di luar sana, daripada tim Kedah, tim Perak, Terengganu, Kelantan dan sebagainya, tidak menyokong. Yang mana saya sendiri pun, di pihak saya sendiri yang mewakili gerakan Sri Kandi Malaysia sendiri tidak menyokong dan tidak mahu berkongsi perkataan Allah dengan agama-agama yang lain. Bagaimana pemikiran anak-anak kita nanti? Dekat dalam kitab Bible pun ada Allah, dalam Al-Quran pun ada Allah. Jadi bermakna Allah itu tidak eksklusif. Mengapa saya perlu berkongsi hak eksklusif saya, hak agama saya kepada agama yang lain? Dan kenapa kedudukan saya sebagai orang Islam di negara ini diganggu-gugat? Dan mana badan-badan yang berkaitan? Di mana orang-orang yang berkuasa, orang yang hebat, orang yang di atas, yang mempunyai kuasa, akal, pemikiran,
mempunyai duit dan sebagainya. Mana mereka? Kenapa agama saya, agama Islam saya diganggu-gugat oleh pihak yang lain? Saya sebagai seorang ibu kepada anak-anak saya, dan saya mempunyai anak-anak lagi di Pondok Hijrah Muslimah. Apa yang boleh saya perkatakan apabila kata, bonda, kenapa ada dalam kitab Bible Tuhan? Kenapa ada kitab Bible Allah? Mana jabatan agama Islam? Mana mufti-mufti agama? Mana wakil-wakil sultan? Mana mereka yang menjadi ketua agama? Kenapa benda ini boleh terjadi? Saya sebagai seorang ibu, seorang wanita di dalam negara ini, saya amat kecewa sangat dengan keadaan hari ini. Yang mana kami selaku NGO-NGO Islam ini bangkit bersuara. Kenapa boleh dibiarkan? Amat memalukan sekali, yang mana dalam perlembagaan perkara 3 fasa 1 mengatakan Islam itu agama persekutuan. Islam itu agama persekutuan. Tetapi kenapa hak Islam diganggu-gugat? Perlu ke kami turun ke perhimpunan, buat demonstrasi secara besar-besaran? Perlu ke rakyat begitu? Perlu ke NGO mengerahkan begitu? Sedangkan dalam perlembagaan kita, agama Islam adalah agama persekutuan. Mengapa orang-orang yang hebat pandai masih lagi bodoh, tak faham apa itu Islam sebagai agama persekutuan? Kenapa? Perlu ke kami makin hamun? Perlu ke kami berteriak, bercita Islam itu agama persekutuan? Dan kenapa agama-agama yang lain selalu mencabar kami? Selalu mencabar hak kami di negara ini. Ini tanah air Melayu. Ini negara Islam. Kami benarkan kamu buka gereja, buka tokong, buka kuil. Okey, tak apa. Sebab kami benarkan kerana kami ada sikap bertolak rangsur. Orang Islam ni baik ya, sahabat-sahabat. Orang Melayu ni memang baik. Bagi muka. Tapi kenapa kamu pijak kami? Kenapa kamu pijak kami satu persatu? Seronoklah puak-puak PH tu, puak-puak DAP tu. Seronok bertepuk tangan apabila Allah boleh digunakan dalam kitab Bible. Belum lagi dengan aplikasi Maps yang ada memuat turunkan Bible Islam. Bible Melayu. Puan-puan, tuan-tuan fikir sendiri. Jangan disebabkan isu COVID, kita perlu tidur. Come on, bangkit. Tolong bangkit kaum Ansar dan Mujahidin. Tolong bangkit para khalifah, para mujahidah. Jangan kita lena. Jangan kita biarkan sesekali musuh Allah ini masuk secara drastik. Hari ini mereka berani. Dengan bangga. Diorang kata syukur. Ada salah satu ahli parlimen tu, Cina tu. Saya bukan resis, tapi memang dia bangsa Cina. Dia syukur kerana kalimah Allah dibenarkan. Dan selepas itu, dia kata doa dia diterima oleh Tuhan dia. Apa ni? Jangan cabar, jangan uji kesabaran umat Islam. Dan hari ini saya minta kepada menteri-menteri yang agak orang kata prihatin dengan isu ini. Tolonglah. Jangan dah berada di kedudukan hebat di atas, di parlimen. Hasil undi-undian yang kami bekerja kuat untuk you all. Jangan lupalah diri. Turun padang. Lihat masalah-masalah rakyat. Bukan hanya fokus satu isu sebab COVID. Okey, kita faham. Sekarang memang polemik darurat disebabkan COVID. Kita faham. Tapi bila Islam dicabar, mana you all? Tolonglah, jangan tidur. Bangkitlah. Please. Sampai bila? Di mahkamah dah membenarkan sendiri perkataan Allah dalam kitab Bible. Perkataan Allah dalam mana-mana ceramah Kristian. Apa cerita ni? Tolonglah. Kenapa perlu hak Allah? Kenapa perlu nama Allah digunakan dalam kitab yang tidak sepatutnya? Tolonglah. Sampai bila kita masih lagi nak berdiam diri? Sampai bila kita nak biarkan agama kita diganggu-gugat? Dan kenapa agama saya diganggu-gugat oleh mereka? Dan kenapa pihak mahkamah membenarkan sendiri kalimah itu dibenarkan oleh mereka? Tak fikir ke perasaan kami sebagai orang Islam? Tak fikir? Tolong respected sendiri hati umat-umat orang Islam di negara ini.
Ini tanah Melayu. Agama kami, agama rasmi, agama persekutuan adalah agama Islam. Jangan sampai kami minta pada majlis-majlis untuk tutup semua gereja yang ada di Malaysia ini. Jangan sampai saya dan tim saya buat tindakan untuk menghancurkan puak-puak Kristian di negara Malaysia ini. Kami ada hak. Saya anak jati Malaysia. Saya anak jati Selangor dan saya ada hak sebagai warga negara di sini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan yang dirahmati Allah, tolonglah bangkit. Saya seorang ibu dan saya tak nak anak-anak saya keliru. Keliru dengan perkataan Allah ini. Sedangkan Allah itu eksklusif untuk orang Islam saja. Hanya yang berhak untuk Islam saja. Dan saya tak nak berkongsi dengan mereka. Saya tak nak berkongsi dengan kaum-kaum kafir ni. Tolonglah. Saya merayu, saya mengharap pada semua sahabat-sahabat, tolonglah bangkit. Dan tolonglah share FB saya ni, video live saya ni kepada semua dan bangkitkan semua para pejuang. Bangkitkan semua kaum-kaum yang bersuara. Mujahid dan mujahidah ini bangkit untuk mempertahankan agama kita. Agama Islam, bangsa Melayu dan tanah Melayu ini. Tolonglah. Saya merayu pada semua yang ada di luar. InsyaAllah kita akan ada gabungan-gabungan bersama dengan NGO-NGO. Yang mana kita akan konsisten dalam isu ni. Saya pun dah tak naklah tidur lama kan. Bukanlah tidur. Actually kita ada relapse untuk diri kita. Mencari suatu perkara yang lebih hakiki. Yang mana saya Alhamdulillah hampir setahun lebih pun saya dah buka Pondok Hijrah Muslimah. Untuk menyelamatkan wanita-wanita daripada dadah dan sebagainya. Sosial terlanjur dan sebagainya. Alhamdulillah. Dan kita dah konsisten di tempat kita. InsyaAllah kalau ada apa-apa nak hantar ke, nak pandangan ke, InsyaAllah kita boleh diskusi di Pondok Hijrah Muslimah di Taman Permata. Tapi isunya sekarang isu kalimah Allah ni. Saya minta tolong kawan-kawan di luar sana, tolong sebarkan, tolong bangkitkan, tolong kejutkan kawan-kawan yang di luar sana bangkit mempertahankan agama, bangsa dan tanah air. Jadi sahabat-sahabat yang saya hormati, saya minta maaf seandainya ada terkasar bahasa. Tapi bagi saya simple, saya hanya nak bertahankan agama, bangsa dan tanah air. Kerana saya adalah orang Melayu, saya adalah orang Islam. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.